Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sentuh sikit mengenai sumber sejarah. Okey, apakah itu sumber sejarah? Sumber sejarah ialah benda yang kita gunakan untuk mengkaji sesuatu sejarah. Contohnya, jika kita nak mengkaji kampung kita, maka kita kena ada sumber untuk mengkaji kampung kita tersebut. Okey, sumber sejarah boleh ada dalam 3 bentuk. Pertama, sumber bertulis. Yang kedua, sumber lisan. Yang ketiga, sumber arkeologi. Sumber bertulis ialah mana-mana sumber yang bertulis. Asal ada tulisan, maka dia dikira sebagai sumber bertulis. Sumber lisan pula ialah kita temu bual orang lain. Apabila kita temu bual, kita temu ramah, kita wawancara orang lain, itu dikira sebagai sumber lisan. Kerana dia daripada lisan ataupun daripada mulut seseorang itu. Yang ketiga ialah sumber arkeologi. Sumber arkeologi ialah sumber gali cari. Kita gali dan kita cari. Biasanya sumber arkeologi ini hanya melibatkan tinggalan-tinggalan nenek moyang yang dah lama. Beribu tahun ataupun beratus tahun yang lepas, kita gali dan kita jumpa barang tersebut. Dan melalui barang yang kita jumpa itu, sama ada fosil ataupun artifak itu, kita boleh menafsirkan apa yang berlaku pada waktu itu. Contohnya Lembah Bujang. Di Lembah Bujang kita menggali di Lembah Bujang dan kita jumpa banyak candi. Okey, jadi melalui banyak candi ni kita dapat membuat kesimpulan bahawa orang Melayu pada waktu itu adalah beragama Hindu. Okey, berbalik kepada sumber sejarah. Contoh kita ingin mengkaji kampung kita. Okey, sumber yang kita boleh gunakan dua biasanya. Pertama ialah sumber lisan, yang kedua sumber bertulis. Okey, sumber lisan ni adalah kita pergi tanya orang-orang tua ataupun tanya orang kampung mengenai sejarah negara kita. Kita tanya Pak Cik Mael, kita tanya Mak Cik Kia, kita tanya Uda kita tanya Mak Long kita tanya mak kita, ataupun kita tanya imam ke, ataupun bilal kampung ke, ataupun penghulu kampung ke. Okey, yang itu kita panggil sebagai sumber lisan. Okey, kemudian sumber lisan tu dah banyak kita dapat, tapi kita nak lagi sumber. Kita boleh gunakan sumber bertulis. Okey, sumber bertulis boleh hadir dalam beberapa bentuk. Pertama ialah dalam bentuk buku. Okey, yang kedua boleh dalam bentuk artikel, jurnal ataupun catatan diari. Contohnya penghulu kampung kita 50 tahun lepas. Okey, dia suka mencatat diari ataupun suka menulis. Okey, jadi diari penghulu kampung kita itu dikira sebagai sumber bertulis. Okey, jadi kita cek diari dia, rupanya banyak peristiwa sejarah yang ditulis. Maka itu menunjukkan kepentingan sumber bertulis. Okey, selain itu sumber bertulis juga mungkin boleh kita perolehi daripada pejabat daerah yang terdekat. Okey, sebab pentadbiran daerah ni dia ada rekod kita, contoh rekod tanah dan sebagainya. Jadi daripada situ kita boleh menggunakan sumber dia lah, iaitu sumber bertulis daripada pejabat tanah. Tapi biasanya sumber bertulis ni tak banyaklah berkenaan dengan kampung, kecuali kampung itu kampung yang popular. Bila popular ni dia akan dimasukkan ke dalam buku dan sebagainya. Okey, jadi adalah nama kampung kita dalam sejarah tersebut. Okey, jadi konklusinya ada 3 sumber. Pertama, 3 jenis sumber. Pertama sumber bertulis, yang kedua sumber lisan, yang ketiga sumber arkeologi. Tapi untuk mengkaji kampung, biasanya kita tidak akan menggunakan arkeologi, kecuali kampung kita itu merupakan tinggalan lama yang berusia ratusan ataupun ribuan tahun yang lepas. Okey, mungkin kampung kita dulu pernah menjadi tapak istana kerajaan lama. Jadi kita boleh menggali. Okey, tapi biasanya penggalian tidaklah dilakukan secara sembrono, kecuali apabila kita menjumpai satu arkeologi, jumpai satu artifak ataupun fosil, daripada situ baru kita mula gali. Sebab kalau kita menggali secara sembrono, peratus untuk berjumpa dengan benda tersebut adalah amat kurang lah, berbanding dengan kita dah jumpa, baru kita meneruskan penggalian.
Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.